Penonton, walaupun Malaysia mempunyai pelbagai kaum, agama dan bangsa, Palestin mengajar kita untuk bersatu hati dan kuat dari segi mental dan fizikal. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Teruskan memberi bantuan, sokongan dan doa buat saudara kita di Palestin. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 30 Oktober 2023 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Kementerian Komunikasi dan Digital merancang untuk melakukan simulasi phishing bagi meningkatkan kesedaran keselamatan siber daripada ancaman skam. Mungkin akan saya bincang dengan beberapa pihak dalam GBS, Gabungan Anti-Scam, untuk kita laksanakan seawal mungkin. Ini akan membantu untuk tingkatkan kesedaran. Isunya ialah bila kita bercakap tentang satu bentuk scam, mungkin minggu depan ataupun petang ini, kalau sekarang kita sebut mungkin petang ini telah direncana scam yang baru. Jadi ini antara kekangan kerana mereka terlalu kreatif, ya, penjenayah-penjenayah yang sangat kreatif. Jadi kita sedang teliti dari beberapa aspek. Saya berpandangan untuk bergantung harap kepada jelajah saja belum mencukupi, ya, dan boleh dirancangkan dengan beberapa cara yang lain. Tersebar di media sosial berkenaan notis amaran berjaga-jaga dikeluarkan oleh BNM berkenaan ancaman kumpulan penggodam. Adakah anda benar-benar faham mengenai maklumat ini? Menurut Bank Negara Malaysia BNM ingin memaklumkan tentang notis Financial Sector Cyber Threat Intelligence Platform FinTip yang tersebar menerusi media sosial. Pihak BNM dan industri kewangan sentiasa berkongsi maklumat mengenai kemungkinan ancaman yang berlaku dalam ruang siber. Notis FinTip ialah pemberitahuan untuk berjaga-jaga yang dikeluarkan secara rutin kepada institusi kewangan dan rakan kerjasama mereka yang berkaitan. FinTip sentiasa memantau lanskap siber dan akan memaklumkan tentang kemungkinan ancaman baharu termasuk peningkatan aktiviti penggodaman. Notis FinTips membolehkan institusi kewangan mengambil langkah pencegahan yang sewajarnya bagi melindungi sistem mereka dan mengelakkan sebarang kemungkinan gangguan terhadap perkhidmatan kewangan. Ikuti penjelasan KPK berhubung HU CA Plus dan pindaan IHR 2005. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan KPK, Kementerian Kesihatan ingin menjelaskan beberapa perkara penting sebagai respon yang dibangkitkan. Antara isu yang paling utama adalah berkaitan isu kedaulatan dan autonomi negara. Ingin ditegaskan bahawa kedua-dua pertubuhan iaitu Perjanjian Konvensyen WHO dan juga pindaan yang dicadangkan pada IHR 2005 akan sepenuhnya menghormati kedaulatan dan autonomi negara Malaysia serta negara-negara anggota Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang lain. Kerajaan Malaysia akan sentiasa mempertahankan haknya di peringkat antarabangsa agar sebarang penggubalan undang-undang antarabangsa adalah selaras dengan kesihatan negara dan mengikut undang-undang negara. Hak kedaulatan dan juga hak kebangsaan Malaysia akan tetap terjamin dan tidak akan terjejas oleh usaha-usaha ini. Kementerian Kesihatan turut menegaskan bahawa proses perundingan perjanjian konvensional dan pindaan IHR adalah terbuka kepada pandangan dan perbincangan dari semua negara-negara WHO. Tiada keputusan akan diberikan sehingga segala-galanya dipersetujui. Kedua-dua perkara ini masih dalam rundingan dan belum dimuktamadkan. Penjelasan seterusnya berkenaan produk Lady's Choice Chicken Spread dan Tuna Spread yang dikatakan tidak halal. Menurut bahagian Hub Halal JAKIM, pihak JAKIM telah menerima maklum balas daripada syarikat Unilever Malaysia Holdings Sdn Bhd bagi memperoleh penjelasan lanjut isu status halal produk Lady's Choice Chicken Spread dan Tuna Spread keluaran syarikat Unilever Filipina. Berdasarkan maklum balas tersebut, kedua-dua produk tersebut
tiada pengesahan halal dari mana-mana badan persijilan halal luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM dan dikategorikan sebagai tidak halal sebagaimana yang dinyatakan dalam laman sesawang rasmi Ladies Choice Filipina. Selain itu, produk-produk berkenaan iaitu Ladies Choice Ham Spread, Chicken Spread, Tuna Spread dan Bacon Spread yang dikeluarkan di kilang yang berlainan adalah untuk pasaran tempatan di negara Filipina dan produk tersebut tidak dijual atau diedarkan oleh syarikat Unilever Malaysia Holdings yang berhad. Pastikan membuat semakan terlebih dahulu sebelum menyebarkan apa-apa maklumat di media sosial kerana ia boleh menyebabkan masyarakat panik pada berita yang melirukan. Ikuti kenyataan media pengarah Jabatan Siasatan Jenayah berkenaan hantaran berbau ugutan jenayah di media sosial terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Timbalan Ketua Polis Negara. Tangkapan pertama pada 27 Oktober 2023 disyaki pemilik atau pengendali akaun Facebook di kawasan Bandar Baru Bangi. Dan tangkapan kedua juga ditangkap pada 27 Oktober di kawasan Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Kes masih di peringkat siasatan dan pihak PDRM menasihati orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Perhatian semua terhadap larangan penggunaan logo Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM tanpa kebenaran. Pihak SSM tidak pernah memberi kebenaran kepada mana-mana pihak yang menawarkan perkhidmatan pinjaman wang untuk menggunakan logo SSM. Mana-mana pihak yang menggunakan logo SSM tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 54 Akta Cap Dagangan 2019. Sekiranya anda terlihat mana-mana pihak menyalahgunakan logo SSM, anda boleh mengemukakan aduan tersebut melalui link ataupun pautan e-aduan pada portal rasmi SSM. Amaran jenayah penipuan. Pastikan anda tidak menjadi mangsa seterusnya. Apa yang perlu anda lakukan? Jangan terlalu teruja jika ganjarannya terlalu lumayan kerana kemungkinan besar itu adalah scam. Dan jangan panik, sentiasa merujuk saluran rasmi apabila melibatkan urusan maklumat peribadi. Antara jenayah siber yang perlu dielak adalah pinjaman tidak wujud, scam SMS, parcel scam, penipuan akaun keldai, love scam dan sebagainya. Ingat, elakkan diri anda daripada terjerat skamer. Semak dahulu sebelum membuat sesuatu keputusan. Adakah anda memiliki aplikasi perbankan di telefon pintar anda atau anda suka membuat pembayaran melalui laman sesawang perbankan? Waspada, perlu sentiasa berhati-hati sekiranya anda log in atau memasuki laman sesawang iaitu web perbankan dan tidak muncul frasa atau gambar keselamatan ketika melayari akaun anda. Sila hentikan segera aktiviti dan jangan memasukkan kata laluan anda kerana ini adalah taktik skamer mewujudkan laman sesawang perbankan palsu yang menyerupai laman sesawang asal. Pastikan frasa dan gambar keselamatan anda betul terlebih dahulu sebelum memasukkan kata laluan. Pastikan sahih berat seketika kembali selepas ini dalam segmen semasa. Stripping Palestinians of land that rightly belongs to them. This constitutes a gross violation of international law. There is also flagrant hypocrisy. Kalau dunia tidak berupaya, ialah dunia mengizinkan pembunuhan ramai-ramai. Bukan kita nak jadi jago atau kita ada peranan. Banyak masalah dalam negara pun Malaysia belum selesai. Jadi orang kata mengapa kita sibuk soal lain. Tapi ini tanggungjawab kita. Sebab itu saya ambil waktu menemui sebanyak mungkin tokoh-tokoh daripada GCC tadi.
kesengsaraan dialami oleh masyarakat Gaza itu sudah tahap yang sangat parah. Jadi itu yang kita sepakat tadi bincang, dan pihak Mesir telah berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan penyaluran bantuan kemanusiaan. Sebagai negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Hidup Palestin! Hidup Palestin! Palestin merdeka! Memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023, 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan pada 10.05 pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen semasa. Buku bertajuk Anwar Times yang mengisahkan tentang kebangkitan dan perjuangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam politik Malaysia telah dilancarkan. Majlis pelancaran buku setebal 195 muka surat itu disempurnakan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buku tersebut hasil penulisan peguam terkemuka Australia, Mark Trowell, yang antara lain merungkai perjalanan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim dari awal sehingga bergelar Perdana Menteri Malaysia ke-10. Penghargaan turut diberikan kepada Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail di atas pengorbanan beliau sebagai isteri dan penyambung kepada perjuangan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Karya ini menjadi bukti kekuatan dan ketabahan sebuah negara berdaulat sekaligus memperlihatkan kecekalan seorang pemimpin berjiwa besar demi masa depan negara dan rakyatnya. Subsidi bersasar dan kawalan harga ayam akan ditamatkan sepenuhnya bermula 1 November ini, kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu. Penamatan subsidi itu mengambil kira situasi dan trend semasa bekalan serta harga ladang dan kos pengeluaran ayam mulai stabil dan berada pada bawah harga siling selain meningkatkan pelbagai inisiatif sosioekonomi dan kebajikan rakyat termasuk bantuan tunai. Subsidi bagi telur ayam grade A, B dan C akan diteruskan menggunakan mekanisme sedia ada. Rasional penamatan subsidi secara pukal bagi ayam adalah untuk mengurangkan ketirisan subsidi di mana ketika ini ia turut dinikmati warga asing dan golongan berpendapatan tinggi. Selain itu, kerajaan juga akan meluaskan akses bekalan ayam melalui jualan agro, madani dan jualan rahmah secara berterusan di seluruh negara. Ia bagi memberikan pilihan dan jaminan kepada rakyat untuk mendapatkan bekalan ayam pada harga yang berpatutan dan di bawah harga siling semasa. Industri peternakan ayam turut diperkasa melalui bantuan insentif pembiayaan dana pusingan kepada peternak bersaiz kecil dan sederhana dan skim mikrokredit sebagai bantuan modal pusingan kepada peternak komuniti serta program transformasi.
500 penduduk di Kampung Langsat bakal menerima akses kepada internet kelajuan tinggi lebih 200 Mbps dengan pemasangan peranti Starlink di kawasan itu. Menerusi projek Proof of Concept (POC), ia merupakan penyelesaian sementara bagi memenuhi keperluan akses internet sementara sebelum pembinaan menara telekomunikasi siap menerusi Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Sebahagian daripada usaha untuk membantu rakyat terutama di kawasan yang sedang menunggu menara telekomunikasi supaya mereka dapat capaian internet sekarang. Saya difahamkan sebelum ini di sekolah bawah KPM ada menggunakan internet satelit di bawah Connect Me. Itu di dalam sekolah tapi tak sampai ke sini. Jadi di sini pula nanti dah ada Starlink jadi boleh dimanfaatkan. Kementerian Kewangan MOF mengesyorkan Kementerian Pendidikan iaitu KPM mewujudkan subjek baharu mengenai keusahawanan dan kewangan di sekolah menengah. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, cadangan tersebut sebagai usaha memastikan generasi muda celik kewangan sekaligus menarik minat mereka menceburkan diri dalam bidang keusahawanan seperti perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Yang Berhormat berkata, susulan itu Jawatankuasa Jaringan Pendidikan Kewangan FEN akan berbincang dan melakukan kajian awal terhadap pengenalan subjek baharu tersebut. Tambahnya, pemilihan agar ia dilaksanakan di peringkat sekolah menengah adalah seiring dengan kadar lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM di negara ini iaitu kira-kira 500,000 orang setiap tahun. Jaga sensitiviti isu Palestin. Orang ramai dinasihati jauhi hiburan melampau, khususnya penganjur yang mengadakan sebarang aktiviti ketika rakyat Palestin berdepan kekejaman paling dahsyat di Gaza. Kita tidak salah untuk kita berhibur. Islam pun tidak melarang. Tetapi dalam konteks suasana yang berlaku sekarang, apa yang berlaku pada saudara-saudara kita di Gaza dan melihat kepada nilai budaya kita, ketimuran, orang Melayu kita beragama Islam. Jadi sudah tentu kita perlu jaga tata susila tersebut. 3 pusat pembinaan sementara PPS dibuka berikutan hujan lebat di beberapa lokasi di Sungai Petani semalam. 3 PPS itu ialah di Dewan UMNO Kampung Bukit Belah menempatkan 20 penduduk terjejas banjir daripada 6 keluarga. Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Mintek dengan 84 penduduk terjejas banjir daripada 28 keluarga dan Dewan Masjid Al-Huda Kampung Jerung dengan sebuah keluarga melibatkan 6 mangsa dengan keseluruhan 35 keluarga, 110 penduduk terjejas banjir. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Kapten PA Azhar Ahmad, jumlah keluarga dan penduduk terjejas banjir terlibat bagi ketiga-tiga lokasi berkenaan ditempatkan masih dalam bancian. Proses pemindahan penduduk telah dilakukan di kawasan terjejas banjir berikutan hujan lebat sejak pukul 5.30 petang semalam, menyebabkan limpahan selain air pasang besar berlaku. Banjir kilat pada petang Ahad turut menyebabkan Mukim Gurun, Sungai Petani dan Sungai Pasir dan Sidam Kiri dinaiki air. Keadaan masih terkawal dan kebanyakan penduduk terjejas selamat dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak setakat pukul 8 pagi tadi mencatatkan peningkatan kepada 156 orang berbanding hanya 120 orang semalam. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata, 3 pusat pemindahan sementara PPS beroperasi setakat ini. PPS Dewan Orang Ramai Kampung Sungai Star di Selama menempatkan 30 penduduk daripada 11 keluarga, melibatkan 2 kawasan terjejas. Di Hilir Perak, PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak yang mencatatkan peningkatan mangsa semalam menempatkan 85 penduduk daripada 25 keluarga. Manakala PPS Sekolah Kebangsaan SK Cangkat Lobak di daerah Kurian Pulau Kekal menempatkan 41 penduduk daripada 9 keluarga. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saluran JPS turut mengeluarkan amaran bahaya bagi paras Sungai Bidor di Cangkat Jong yang melebihi 3.50 meter.
Amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan bagi Sungai Slim River di daerah Mualim dan Sungai Kinta kawasan Tanjung Tualang yang menghampiri paras bahaya. Hujan lebat berserta ribut yang melanda beberapa kawasan di Kodiang, Jelun, Kedah petang semalam menyebabkan beberapa buah rumah mengalami kerosakan. Setakat pukul 6 petang, 8 buah rumah di Pida 3 dan Pida 4 baru mengalami kerosakan yang teruk. Video amatur yang dirakam penduduk setempat menunjukkan angin puting beliung menerbangkan atap bumbung beberapa buah rumah. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kubang Pasu berkata, pihaknya menerima laporan kejadian daripada orang awam kira-kira pukul 3.45 petang. Beliau berkata tindakan awal telah diambil oleh Pusat Kawalan Operasi Daerah P-Kod Kubang Pasu. Antaranya membuat pemantauan dan membantu membersihkan kawasan terjejas. Setakat ini, kejadian menyebabkan kerosakan pada bahagian struktur rumah dan harta benda. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Beliau menasihatkan penduduk yang terjejas akibat kejadian bencana tersebut membuat laporan polis. Kerajaan Negeri Pulau Pinang menafikan dakwaan struktur Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah retak seperti yang ditular di media sosial. Esko Infrastruktur Pengangkutan dan Pembangunan Digital Pulau Pinang, Zairi Khair Johari berkata, pihaknya telah pun membuat semakan bersama Jabatan Kedua Sedia Berhad, JKSB, dan kejadian bukan berlaku di lokasi yang dinyatakan. Sebaliknya, Zairi berkata ia adalah video lama yang berlaku di luar negara sekitar tahun 2014. Justru Zairi berharap orang ramai supaya berhenti menularkan video berkenaan dan berita tidak sahih kerana dikuatiri akan menimbulkan ketakutan kepada masyarakat. Terdahulu, satu rakaman video berdurasi 27 saat tular di media sosial yang dirakam seorang individu mendakwa struktur Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah retak dan meminta pengguna jabatan itu supaya berhati-hati. Itu adalah berita palsu. Baik penonton, pastikan saya berat sekali lagi. Kembali selepas ini untuk segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih dan sudah semestinya setiap hari kami akan bawakan Biar Betul. Apa pula pengisian untuk Biar Betul? Sama-sama kita saksikan.
Popular di media sosial, sebaran pesanan teks dengan pautan berkaitan bantuan sumbangan asas rahmah SARA. Penghantar mendakwa pautan itu membolehkan mereka menyemak status dan tarikh kelayakan penerimaan bantuan. Namun, Kementerian Kewangan mengesahkan ia maklumat palsu. MOF tidak memerlukan maklumat sebegitu. Sebenarnya bantuan SARA diberi secara automatik kepada lebih 210,000 penerima sumbangan tunai rahmah STR dalam kategori miskin tegar. Orang ramai yang mahu membuat semakan diminta layari laman sesawang rasmi. Sekiranya anda klik pada pautan tidak sah, pengguna mungkin dibawa ke laman sesawang pihak ketiga dan anda berisiko jadi mangsa kecurian maklumat. Henti dan putuskan rantaian penyebaran maklumat palsu kerana anda boleh didakwa. Jika anda terlihat konten atau bahan fitnah, segera laporkan ke SKMM menerusi talian tertera. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Dan kita teruskan dengan perkongsian ini iaitu naratif khas pada hari esok. Jangan lupa sama-sama kita saksikan naratif khas dengan topik yang dibawa pada hari esok adalah Sarawak Maju Makmur. Bersama tetamu yang diraih, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan iaitu Timbalan Premier Sarawak. Pada hari esok 31 Oktober 2023, 9 malam di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM, juga di saluran MyTV saluran 123. Untuk mudah di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda ataupun anda boleh saksikan juga di Facebook Live dan juga TikTok Live dengan carian berita RTM. Kita teruskan dengan Hari Terbuka MyCC 2023 bertempat di Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia pada 31 Oktober 2023 Selasa bermula seawal 8.30 pagi sehingga 6 petang. Jadi pada anda, ayo sama-sama kita sertai pelbagai aktiviti yang disediakan buat anda bersempena dengan Hari Terbuka MyCC 2023. Mohlah kita, HPPNK, Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan. Sejak tahun 1975, pada 10 hingga 12 November 2023, bertempat di dataran bulatan Sultan Azlan Shah pada pukul 10 pagi hingga 10 malam. 11 hari lagi. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan sahih untuk edisi hari Isnin. Sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.